ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan kurniaan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala kita dapat bersama-sama pada malam ini, dan mudah-mudahan pertemuan kita diberkati dan dirahmati oleh Allah. Pada malam ini kita bicara masalah berkenaan dengan satu tajuk, iaitu wanita dijulang. Tajuk berkenaan dengan muslimah ataupun wanita. Ada beberapa perkara yang perlu kita ambil berat berkenaan dengan muslimah ataupun wanita ini. Yang pertama sekali, bahawa orang perempuan ni dia hidup dengan penuh kemuliaan di dalam Islam, nak berbanding dengan apa yang telah berlaku di masa jahiliyah. Kalau kita buka sejarah, orang jahiliyah meletakkan orang perempuan ni di status yang paling rendah, sehingga dianiaya, dinafikan hak sebagai manusia. Dibuat barangan jualan, boleh dijual beli, dan boleh dibuat apa sahaja. Malahan fahaman jahiliyah meletakkan bahawa orang perempuan ini satu unsur yang tidak berguna langsung, sehingga anak yang lahir perempuan dikuburkan mereka dengan hidup-hidup. Namun apabila Islam ini datang, wanita ataupun perempuan ini dihargai. Semenjak dia lahir di atas muka dunia, sampailah dia menjadi seorang anak, seorang ibu, seorang isteri, sampailah seterusnya. Ada hak yang diberi oleh Allah Ta'ala kepada mereka dalam Islam. Mutaakhir ini timbul satu golongan yang kononnya membela kaum perempuan, yang mana mereka masih lagi merasakan perempuan itu tertindas. Dia beri nama golongan Sisters in Islam. Dia beri nama dia tu Islam, Sisters in Islam. Dia nak suruh nampak Islam, dia tak berani nak kata Sisters ni kafir dah. Walaupun tuntutan-tuntutan yang dibuat oleh Sisters in Islam dalam NGO mereka, sama ada di peringkat dunia ataupun dalam negara kita sendiri, wujudnya golongan ini, mereka nak supaya hak perempuan disamaratakan dengan hak lelaki. Ini kecelaruan dalam masalah pemikiran. Mereka ada ketua mereka lah, ustazah rambut kuning tu, kenal tak?
Tak mau sebut nama, cari sendiri dalam Facebook. Ia minta supaya disamaratakan hak lelaki dan perempuan. Di peringkat dunia, bos dia nama Aminah Wadud, yang pernah menjadi imam solat Jumaat untuk kaum lelaki dan kaum perempuan. Dia masih lagi merasakan bahawa Islam tidak membela perempuan, tidak membela kaum wanita. Dia masih lagi merasakan bahawa Islam tidak membela kaum wanita. Itu benda yang dirasa. Di antara perkara yang mereka pertikai, hukum membahagi harta pusaka. Hukum bahagi harta pusaka. Orang perempuan dapat satu, orang lelaki dapat dua. Sama ratakan di antara lelaki dan perempuan. Dia kata biar sama banyak lelaki dan perempuan, dapat dua. Dituntut jawatan imam oleh perempuan. Kalau imam tu orang perempuan, pakcik penuh nak duduk soal depan. Tak ada kalau orang muda-muda, orang tua saja duduk soal depan dah. Hak kecil manis pun sembuh. So kalau imam tu perempuan, itu perkara yang tidak akan berlaku, kerana Allah Ta'ala menetapkan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lelaki merupakan pemimpin kepada kaum perempuan. Orang perempuan ni hebat macam mana pun dia, tapi kelemahan dia tu tak ada. Cerdik macam mana pun dia, tetapi ada tempat yang dia pendek berfikir, nak banding orang lelaki. Memang Allah Ta'ala buat begitu. Aisyah seorang yang cerdik, luar biasa kecerdikan Aisyah. Tapi ada tempat-tempat tertentu dia didorong, dipimpin oleh Nabi SAW. Begitu juga dengan orang perempuan kita. Sama ada adik kita perempuan, saudara kita perempuan, dan isteri kita sendiri. Memang dia baik, memang dia bijak, tetapi ada tempat yang dia perlukan kepada bimbingan kita. Baik. Apabila Islam meletakkan orang perempuan ini di peringkat yang tinggi, siapa yang menaikkan perempuan ini? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu orang tak menikah dengan janda. Masyarakat Arab jahiliah dia kira aib kalau menikah dengan janda ni, aib bersungguh aib. Dia kira bekasan daripada orang lain. Nak menikah dengan janda, dia kira aib. Tapi Nabi tidak. Nabi kahwin dengan janda. Dalam masa yang sama, Nabi kahwin juga dengan anak dara. Dua ada Nabi, anak dara pun ada Nabi kahwin, janda pun ada. Abdul Rahman bin Auf, seorang yang kaya, mari bertemu dengan Nabi dalam keadaan dia tak bagi tahu dia tu menikah. Rasulullah tanya, ke mana Abdul Rahman? 2-3 hari tak nampak. Dia kata, Rasulullah, saya menikah. Tak maaf lah, tak bagi tahu. Dia kata, buat majlis kecil-kecil. Menikah dengan siapa? Menikah dengan janda. Allah. Rasulullah kata, kenapa tak menikah dengan anak dara? Sahabat pakak tanya Rasulullah, apa kelebihan anak dara nak banding dengan janda ni? Nabi sebut, tula'ibuka wa tula'ibuha. Kalau kamu menikah anak dara, kamu ni sama-sama gagah lagi. Tubuh kamu ni eloknya menikah dengan anak dara. Anak dara tu pula gagah lagi, kamu pula gagah lagi. Lalu ulama kita berdasar kepada apa yang Nabi sebut ni, dia pun tulis satu rumusan. Anak dara lebih baik daripada janda. Faham Haji? Berangan begitulah.
Hak menikah dah tu berangan begitu sudahlah. Baik. Tuan-tuan rahmati oleh Allah. Kalau kita tengok fasa kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terlibat dengan wanita, yang pertama sekali, wanita sebagai anak di saat seorang wanita sebagai seorang anak ni macam mana? Dia jadi anak. Baik. Islam menyeru supaya berbuat baik kepada anak-anak perempuan, memperhatikannya, memberi asuhan yang terbaik kepadanya, supaya dia menjadi wanita yang soleh serta menjaga kehormatannya. Islam juga mencela perbuatan jahiliyah, iaitu dengan membunuh anak-anak perempuan, menanam dengan hidup-hidup, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Nahl ayat yang ke-58 hingga 59, wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa qazim yatawara min al qaum min su'i ma busyiru bih ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab ala sa'a ma yahkumun. Allah Ta'ala sebut, dan apabila seorang daripada mereka diberi perkhabaran bahawa dilahirkan itu anak perempuan, hitam merah padamlah mukanya, dia sangat marah, dan ia menyembunyikan dirinya daripada orang yang ramai disebabkan buruk berita disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya atau menanggung kehinaan, ataukah dia akan mengkuburkannya dalam tanah hidup-hidup? Ketahuilah alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu. Allah Ta'ala sebut cara jahiliyah berinteraksi dengan anak perempuan. Sebab dia fikir anak perempuan ni, dia kata kalau kita pelihara dia, bagi makan, bagi apa, dia besar-besar, dia ikut suami dia, jadi tak ada untung, dia kata. Bila tak ada untung, baik kita mati daripada awal-awal. Ada fikir gitu. Lepas tu dia ni jadi orang yang kita tak pandai jaga dia, dia keluar dengan lelaki mana-mana, dia jadi lelaki perempuan yang berzina. Dia fikir begitu, dia tak kata nak didik anak tu jadi baik. Lalu dia pun fikir 2-3 perkara. Dia sanggup mengkuburkan ataupun tanam anak dia hidup-hidup. Ini jahiliyah. Benda tu pun ada juga orang Melayu, duk tanam anak hidup-hidup sebab anak tu tak sah taraf, dia kata. Buat dosa berzina satu hal dah, lepas tu mengandung satu hal, lepas mengandung anak keluar, lepas anak keluar tu tanam pula anak. Kalau lebih teruk lagi, sebelum tanam tu kerak dulu anak tu. Allah, kalau Abu Jahal ada lah ni pun dia geleng kepala. Zaman dia tanam saja je, tak kerak. Ni kerak tu. Menengung Abu Jahal, Allah, teruk lagi pada dia. Ni nak beritahu tuan-tuan semua, zaman jahiliyah. Baik. Dalam sebuah hadis Nabi SAW daripada Sahihul Bukhari wa Muslim, daripada Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, kata Nabi SAW, Nabi bersabda, Inna Allah harrama alaikum uquqal ummahat wa ma'nan wahati wa wa'dal banat. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan bagi kalian perbuatan derhaka kepada ibu. Ibu ni siapa? Perempuan. Menahan hak yang harus tunaikan, selalu meminta sesuatu yang bukan haknya, serta perbuatan menguburkan bayi secara hidup-hidup. Baik. Ibnu Hajar menyebut, dia kata, orang jahiliyah menguburkan anak hidup-hidup ni, cara dia ada dua. Yang pertama, mereka suruh isteri itu sebelum proses kelahiran tu beranak dekat dengan lubang. Dia gali lubang siap-siap. Apabila lelaki lahir, diambil, diasuh. Namun bila perempuan, secara langsung dimasukkan dalam lubang kubur tersebut, ditanam. Mana senyap, tutup kis. Cara pertama. Cara yang kedua, sebahagian mereka, apabila anak perempuan itu sudah berumur 6 tahun, ibu disuruh untuk menghiasinya dengan alasan untuk dibawa ziarah sahabat karib ataupun kaum kerabatnya. 6 tahun dah, besar dah. Kemudian dibawa ke tengah padang pasir sampai di buah telaga. Di atas disuruh melihat ke dalam sumur tersebut, lalu ditolak ke dalamnya.
dan ditimbun dalam telaga tersebut. Mana perbuatan bunuh anak perempuan ni berlaku di zaman jahiliah. Itu perbuatan buruk yang mereka lakukan. Baik. Tapi apabila Islam datang, Nabi SAW sebut, kalau kita boleh tengok dalam Musnad Ahmad, Nabi kata, man kanat lahu untha, barang siapa yang memiliki anak perempuan dan tidak menguburkannya hidup-hidup, tidak pula dia menguburkan hidup-hidup, dan tidak pula dia hinakan, maka Allah akan memasukkannya ke dalam syurga. Tengok, Islam mari menyelamatkan orang perempuan. Mana ada orang yang ada anak perempuan, dia biarkan hidup, dia pelihara dengan baik, bagi didikan, bagi asuhan seorang anak perempuan, maka Allah Ta'ala akan beri syurga kepada dia. Dalam hadis yang lain, kalau kita tengok juga dalam Ibnu Majah, daripada Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, ia berkata, sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu thalathun banatin fasabara, barang siapa yang memiliki 3 orang anak perempuan, lalu dia bersabar ke atas mereka, serta memberikan pakaian yang sesuai dengan kemampuannya, maka Allah akan menjadikan mereka sebagai hijab ataupun penghalang daripada api neraka di hari kiamat. Orang yang ada 3 anak perempuan, termasuk juga 2, maknanya orang yang ada anak perempuan bersabar di atas mereka, pelihara anak perempuan ni memang banyak kesabaran dia. Tak mana anak lelaki. Sebab apa Nabi sebut begitu? Sebab terdedah dengan fitnah. Fitnah banyak. Allahu Akbar. Kalau hak biasa dengan media sosial tu pak cik, budak muda-muda ni tahulah, TikTok dia panggil lah. TikTok ni bukan kuih pak cik. Bismillah. Duk menari dalam tu. Duk menari macam anak beruk, bukan macam anak orang. Kongkeng, Masya Allah. Tak ada rasa malu langsung. Kita kata ni anak orang Melayu, pakai tudung, duk menari dalam tu. Upload gambar dalam Facebook tak sekira lah. Upload gambar dalam Facebook sengih, masa tak malu langsung. Sepatutnya dia kena jaga lah, dia perempuan. Dah. Dia tak jaga dah, mak ayah dia pun tak jaga juga. Mak ayah dia duk biar begitu. Kawan-kawan mak ayah tunjuk, tengok anak awak ni, dia kata tengok ni. Senyum anak awak ni, segak. Duk bergambar dengan kawan dia perempuan juga. Perempuan juga kawan dia tu, bukan laki, perempuan juga. Tapi orang perempuan ni buat apa tayang muka dalam Facebook, buat apa? Ini bukan daripada dasar agama. Perempuan lagu ni pun mak ayah minta mas kahwin 10,000. 10 ringgit tu mahal lagi. 10,000 minta. Habis anak dia dengan pakai ketatnya, dengan tayang mukanya, dia rasa anak dia tu mahal lagi. Padahal murah dah tu. Tak ada maruah. Sebab apa tak ada maruah? Sebab mak ayah tak jaga maruah anak perempuan ni. Saya pun rasa takut, saya pun ada anak perempuan juga. Dunia zaman sekarang, masing-masing ada handset, telefon duduk di tangan masing-masing. Betul, dia tak keluar rumah. Dia tak keluar rumah, lepas tu kita kata baiklah anak kita tak keluar rumah. Dia tak keluar rumah, dia tak berkawan lelaki, tapi dia pamerkan apa yang ada pada dia di khalayak ramai. Sama juga, dia pamerkan body dia dalam Facebook. Sebab apa? Sebab dia meniaga hot obat kuruh. Mula dia besar meja ni, saya pinggan 52 dah.
Tiba-tiba dia makan ubat tu jadi kurus. Kurus tinggal lah saiz 30 lebih. Lepas tu nak promosi lah. Terpaksa pakai baju ketat. Lepas tu tunjuk lah, tengok ni. Dia kata dulu saya ni saiz baju, sekarang ni duk berniaga. Dia ikut hak 2-3 ekor lah Facebook tu. Hak duk berniaga ubat kurus, duk berniaga kosmetik. Tak ada maruah. Sanggup gadai maruah kerana apa? Kerana semata-mata nak keuntungan dunia. Sanggup. Sebab tu kalau kita tengok model-model, jaga model laki, model perempuan. Nak jual apa pun, semua perempuan nak jual peti sejuk pun perempuan, nak jual vacuum pun perempuan, nak jual cangkul pun perempuan juga. Hak di tepi jalan tu. Semua perempuan. Sebab apa? Perempuan mempunyai daya tarikan. Kalau tak laki situ tak ada tarik apa. Kalau tak perempuan cuba tengok, tunjuk situ. Oh Allah, sengit piah Pak Haji. Jangan main-main dah. Duk tengok iklan tepi jalan tu, iklan shampoo. Tengok lampu hijau pun tak sedar lagi. Duk tengok. Sebab apa? Sebab model dia perempuan. Sebab itu Nabi SAW menjamin bagi seseorang yang menjaga anak perempuannya, yang mempunyai anak perempuan, dia sabar, kemudian dia mencukupi, iaitu dia menjadikan anak dia tu sebagai hamba Allah Ta'ala dengan dia mengenakan pakaian yang baik kepadanya. Apa makna pakaian yang baik? Pakaian menutup aurat, bukan pakaian yang mendedahkan. Sebab tu orang perempuan ni jangan merelik sangat pakai tu, jangan merelik-relik, duduk sekilometer tu nampak dah. Silau kita nampak dia tu merelik-relik. Orang perempuan diharamkan memakai bauan yang terlalu wangi. Sampai dia lalu tu embai hidung popok AJK masjid ni. Duk bau wanginya dia tu tak? Duk lalu muka pula segok orang tengok. Tak kira lah dia tu anak dara ke, dia bini orang ke, dia mak janda ke, siapa ke, tak kira. Tak boleh buat begitu. Tak boleh. Kerana syaitan duduk bersama dengan dia. Syaitan yang nak suruh kita semua tengok tu. Bila seorang perempuan Nabi kata keluar di rumah dia, keluar daripada rumah dia, syaitan duduk bergayuk di tubuh dia tu. Kalau dia pakai pakaian yang tidak menutup aurat, syaitan panggil, mari tengok. Dan benda ini memang berlaku betul-betul depan mata kita. Yang pertama, tidak ada kesedaran orang perempuan tu. Yang kedua, mak bapak tak ajar daripada kecil anak tu menutup aurat, sebab tu jadi gitu. Duk kata tak apa. Allahu Akbar. Nabi sebut lagi riwayat Muslim, man ala jariyatain, barang siapa yang mengasuh dua anak perempuan sampai mereka mencapai usia baligh, maka kata Nabi SAW, jaa yaumil qiyamah ana wa huwa kahatain wa dhamma asabi'ah. Nabi SAW berkata, orang yang mengasuh anak perempuan dan sampai dua anak perempuan sehingga sampai usia akhir baligh, maka dia akan datang pada hari kiamat bersama denganku seperti dua ni. Nabi kata, mana apa dia berjalan dengan aku, duduk sekali dengan Nabi. Kalau ada anak perempuan dan mengasuh anak perempuan dengan baik sampai dia akhir baligh. Allahu Akbar. Sakan sungguh bila perempuan ni jadi anak, Nabi tawarkan surga semata. Tak ada benda lain. Nabi tawarkan surga semuanya untuk orang yang pelihara anak perempuan. Sebab apa begini tuan-tuan? Sebab nak bagi tahu susahnya nak menjaga anak perempuan ni. Susah. Dia ada je benda-benda yang kita terlepas pandang kadang-kadang. Terlepas pandang. Dia duk pandai mereka macam-macam.
dengan Instagramnya, dengan Facebooknya, dengan apanya. Kita tak tahu benda tu. Kita pun tak pernah tengok telefon anak-anak kadang-kadang apa dia duduk dalam. Dia berkawan dengan siapa. Apatah lagi hot message dengan jantan mana tak tahu, lelaki. Dengan tidak ada keperluan apa, anak perempuan, anak dara. Dia message dengan orang lain. Dia message dengan pak wer dia. Oh tu habislah bila bergaduh dengan pak wer dia, dia message dengan kawan pak wer dia tu. Duk mengadu. Baru duduk orang Kelantan kata baru duduk bergewer baru. Tak menikah lagi. Sebab apa? Sebab kita lepaskan anak kita tu duduk hantar mesej pada kawan tu, hantar mesej pada kawan ni. Berkawan dengan kawan tu, kawan lelaki mari rumah pun mak ayah tak kata apa. Kawan lelaki duduk mari rumah, mak ayah tak kata apa. Ayah duduk diam tengok begitu. Ayah tanya siapa dia tu? Tu kawan saya. Mana boleh lelaki berkawan dengan perempuan? Tak ada siapa mari rumah. Hidup berkawan tak boleh. Tak boleh. Nak berkawan biarlah di bawah pantauan ibu bapa. Tak berhubung apa-apa. Ini duduk berhubung dua, dan kita pun tak kenal lelaki tu siapa-siapa, mari di rumah. Atau duduk nak mari buat apa ni? Mari study group. Study group menatang apa tak tahu, lelaki perempuan. Geram sungguh aku. Nah, mak ayah dia kata tak boleh lagi duduk di bawah pokok lagi. Duduk situ. Study group. Sebab sekarang ni kelas semua online. Jadi study group lah dua orang. Mak duduk dapur, ayah pergi naik motor pergi kerja. Adakah ini mak bapak tak rasa berdosa melepaskan anak perempuan dia begitu? Lembu lagi kita ikat, kambing lagi kita kurung, anak perempuan kita lepas begitu. Murah anak perempuan kita lebih pada lembu. Bodoh punya mak ayah, minta maaf lah malam ni. Sakit hati sangat tengok. Tak cerdik. Biar cerdik sikit. Itu adalah tiket kita untuk ke syurga, pakcik. Tuan-tuan, anak perempuan tiket untuk kita bersama dengan Nabi. Tu yang Nabi suruh jaga ni. Sebab dia tiket kita untuk ke syurga Allah. Sampai orang yang jaga anak perempuan sampai dia usia balik, dia betul-betul buat betul-betul anak perempuan sehingga jadi muslimah yang baik. Nanti kita akan cerita siapa muslimah yang baik. Allahu Akbar. Dalam sejarah ada seorang muslimah yang saya baca tadi kisah dia, cukup menarik untuk saya kongsikan pada malam ini. Kalau kita tengok satu Abu Talhah dengan Ummu Sulaim, kisah ini diriwayatkan oleh Syurah Al-Qadhi. Dia kata dia bertemu dengan Asy-Sya'bi pada suatu hari, lalu Asy-Sya'bi bertanya kepadanya tentang kehidupan keadaannya di rumah. Dia jawab, selama 20 tahun aku tidak melihat sesuatu yang membuatkan aku marah kepada isteriku. Ni orang perempuan hak baik sungguh. Selama nikah 20 tahun tak ada sebab aku nak marah pada isteri aku. Asy-Sya'bi bertanya, bagaimana tu boleh berlaku? Dia kata. Jawab kawan tu, dia kata, sejak malam pertama aku bersua dengan isteriku, aku melihat padanya kecantikan yang menggoda dan kecantikannya yang betul-betul cantik. Aku berkata dalam hatiku, aku akan bersuci dan bersalat 2 rakaat sebagai tanda bersyukur kepada Allah. Ketika aku salam dan mendapati isteriku menunaikan salat denganku dan salam dengan aku, maka ketika di rumahku telah sepi dan para sahabat dan rakan-rakan, aku berdiri menuju kepadanya. Aku hulurkan tanganku kepadanya. Maka dia berkata, perlahan wahai Abu Umayyah, seperti keadaanmu semula. Perlahan makna jalan baik-baik.
Itu perkataan isteri dia sebut pada suami. Jangan gopoh sangat, jalan baik-baik. Aku berdiri kepadanya, aku menghulurkan tangan dan dia berkata demikian. Kemudian ia berkata, segala puji bagi Allah, aku memuji, memohon pertolongan kepadanya. Sampai ke selawat kepada Nabi SAW dan keluarga baginda. Sesungguhnya aku adalah wanita asing yang tidak mengetahui akhlakmu. Maka jelaskanlah kepadaku apa yang engkau sukai, sehingga aku akan melakukan apa sahaja yang engkau nak. Kata isteri dia, nak buat apa? Bagi tahu bang, apa benda yang abang suka. Dia tanya gitu. Memang penting. Memang penting. Tanya apa yang suami suka. Surah berkata, kemudian aku bermalam bersamanya, dan malamnya sangat baik, aku bersama dengannya setahun, dan aku tidak melihat melainkan suatu yang aku sukai yang ada padanya. Ya. Ketika di awal tahun aku tiba-tiba ada seorang wanita dalam rumah. Aku bertanya siapa dia? Mereka menjawab, mertuamu, yakni ibu dari isterimu. Ia menoleh kepadaku dan berkata, bagaimana pendapatmu tentang isterimu? Aku menjawab, sebaik-baik isteri. Sebaik-baik isteri. Mak mentua dia pun sayang pada dia. Suami dia pun sayang pada dia. Sebab apa? Sebab dia menjadi sebaik-baik wanita yang diasuh oleh ibu bapa dia. Dia memang begitu. Asuhan yang baik, dia jadi isteri yang baik. Lepas tu kalau anak kita ni nak menikah, anak perempuan ke laki-laki ke, kita panggil dia. Kita panggil dia. Awak ni nak jadi isteri orang, apa yang awak perlu buat? Kita beritahu dia cara macam mana nak jaga suami. Baju suami kena gosok. Jangan bagi baju duduk dalam kain rata-rata, tak lipat rumah macam tokar pecah. Tak tahu baju kotor, tak tahu baju bersih. Jangan duduk biar di dapur tu penuh dengan pinggan mangkuk. Tak basuh berapa hari aku tak tahulah. Nah, itu benda hak dia buat. Patut uruskan tempat tidur suami, senyum pada suami, supaya suami itu betul-betul litaskunu ilaiha. Betul-betul balik rumah tu reda keadaan. Happy, balik rumah tu happy, tengok rumah tu tenang, tak ada serabut kepala. Ni duduk tempat kerja serabut, sakit, kotak dah duduk fikir, hadap menega tak masuk, kau rugi, kau untung. Ni PKPP pula dah. Pening kepala-kepala. Balik di rumah pula macam tokar pecah pula. Lagi pening. Itu yang dia duduk pergi kedai mak janda, duduk makan roti canai tu. Nampak ni? Tu. Bukan kat sini tu, tempat lain. Ummu Sulaim radhiyallahu anha, ya Rasulullah bersabda tentangnya. Dakhal jannah fasami'tu khashfatan. Aku memasuki syurga, aku mendengar suara. Aku memasuki syurga lalu aku dengar suara macam orang bisi. Aku bertanya, siapakah ini? Mereka berkata, inilah yang disebut sebagai Al-Ghumaysa bintu Milhan, Ummu Anas bin Malik. Al-Ghumaysa ni siapa dia ni? Binti itu mak kepada Anas bin Malik. Siapa sahabiah yang mulia ni? Siapa dengar suara bisikan syurga, baik. Mari kita tengok pernikahan dia macam mana. Ummu Sulaim ni macam mana pernikahan dia? Allahu Akbar. An-Nasa'i sebut daripada Anas radhiyallahu anhu, dia mengata Abu Talhah datang melamar. Abu Talhah datang melamar. Ummu Sulaim berkata, demi Allah, orang yang macammu ni wahai Abu Talhah tidak akan aku tolak. Tetapi engkau seorang pemuda yang kafir, sedangkan aku seorang muslimah. Tidak halal bagi kamu menikahi aku.
Dia kata, minta maaf lah, orang macammu ni memang aku tak tolak, tetapi kamu seorang pemuda yang kufur, aku pemuda, aku seorang Islam. Jika engkau masuk Islam, maka itulah maharnya untuk aku. Aku tidak meminta kepadamu selain daripada kamu masuk Islam. Abu Talha pun masuk Islam. Islam itu menjadi maharnya. Kata Sabit, aku tidak pernah mendengar seorang wanita pun yang lebih mulia nak berbanding dengan Ummu Sulaim, kerana maharnya adalah Islam. Masuk Islam, jalan, dia kata. Minta maaf lah, saya berkenan sangat dengan awak, tapi awak kafir. Kalau masuk Islam, Islam awak itulah sebagai mahar, tak payah bayar apa-apa, itu mahar yang saya nak. Kawan tu duduk nak dah dia masuk Islam. Saat pertama, cerita dia menikah. Yang kedua, kesabaran dia, kesabaran Ummu Sulaim. Anas bin Malik meriwayatkan bahawa seorang anak daripada Abu Talha sakit. Ketika Abu Talha keluar, anak itu meninggal. Ketika Abu Talha kembali, dia kata, bagaimana anakku? Ummu Sulaim menjawab dalam kondisi yang sangat tenang, dia kata, seraya menghidangkan makanan kepada, makan malam kepadanya, dia pun makan. Sebuah riwayat menyebut bahawa Ummu Sulaim telah pesan, jangan kamu bagi tahu Abu Talha yang kematian anaknya. Kemudian dia melakukan tugas sebagai suami isteri. Dia tidur dengan isteri dia, dia tidur dengan isteri suami dia. Macam mana anak kita? Tenang, dia kata. Pada anak meninggal dah, dia pesan pada orang, jangan kata pada Abu Talha bahawa anak dia meninggal. Allah, dia punya jaga emosi suami. Ya Allah. Boleh makcik? Termenung nampak. Bismillah. Kita tak dan suami tongkat motor. Di mana bang? Tongkat motor pun tak sempat tanya dah. Pergi lama, kata Sa'id nak pergi, baru balik. Pergi mana? Cakap ke suami tu. Hak ni anak meninggal. Pesan pada orang, jangan bagi tahu. Bagi hidang makanan pada anak semua, selesai semua, sehingga akhir malam ia berkata kepada suaminya, wahai Abu Talha, bagaimana pendapatmu bila keluarga si fulan meminjam suatu pinjaman lalu memanfaatkannya, kemudian pinjaman itu diminta, mereka tidak suka. Ia menjawab, mereka tidak adil. Ummu Sulaim berkata, sesungguhnya anakmu adalah pinjaman daripada Allah dan Allah telah mengambilnya. Maka Abu Talha kata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, memuji Allah dan mengatakan, demi Allah, aku tidak akan membiarkanmu mengalahkanku dalam masalah kesabaran. Pada hari esoknya dia datang kepada Nabi SAW. Tatkala beliau melihatnya, beliau bersabda, semoga Allah memberkahi kamu berdua di malam hari kalian. Keberkatan itu sejak malam itu mencukupkan Abdullah bin Abi Talha, dan dia tidak ada kaum Ansar seorang pemuda yang baik lebih pada dia, dan dia meninggal dari Abdullah tersebut lahirnya anak, dan Abdullah tidak meninggal sehingga dikurniakan 10 anak yang semuanya anak dia hafal Quran dan dia wafat di jalan Allah Ta'ala. Sebab kesabaran yang dia tanggung dan kebaikan yang ada pada isterinya. Didoakan oleh Nabi, semoga Allah memberkahi kamu berdua. Baik. Yang ketiganya, jihad di jalan Allah. Bagaimana dia berjihad? Muslim meriwayatkan daripada Anas radhiyallahu anhu di perang Hunain. Ummu Sulaim tadi bawa pisau kecil, senjata bersama dengannya. Ketika Abu Talha melihatnya, maka dia mengatakan, wahai Rasulullah, ini Ummu Sulaim, dia membawa pisau kecil. Mengetahui hal itu, beliau berkata, untuk apa pisau kecil ni? Untuk apa pisau kecil ni? Dia jawab, aku membawanya jika seorang daripada kaum musyrik mendekati padaku, aku akan robek perutnya dengan pisau ini. Mendengar hal tersebut, beliau tertawa.
Nabi suka. Dia berkata, wahai Rasulullah, akan kubunuh orang-orang yang masuk Islam setelah kita daripada kalangan orang yang jahat, melarikan diri daripadamu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, wahai Ummu Sulaim, Allah telah mencukupi dan berbuat baik. Ini kata-kata dia di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersemangatnya dia untuk berjihad walaupun dia seorang perempuan. Yang keempat, kemuliaannya di rumah macam mana? Sahabiah ni yang mulia ni, di rumah dia Allah Subhanahu wa taala aturkan dia, memberi ganti kepada dia dengan gantian yang baik, yang mana dia kurniakan anak-anak yang soleh, dan dia merupakan ibu yang sangat baik. La haula wala quwwata illa billah. Sebab tu saya sebut pada tuan-tuan, ini salah satu daripada sahabiah. Salah seorang lagi, Ummu Salamah. Siapa dia? Sebelum dia kahwin dengan Nabi, dia kahwin dengan Abu Salamah. Dia cukup sayang pada suami dia, suami pun cukup sayang pada isteri. Ummu Salamah ni, dia sayang sangat pada suami dia, dia buat surat perjanjian. Ummahatil Mukminin, isteri Nabi juga ni, dia buat surat perjanjian. Belum pada tu dia kahwin dengan Abu Salamah, dia buat perjanjian. Ummu Salamah kata, wahai Abu Salamah, jikalau aku mati, kamu berjanjilah dengan aku bahawa kamu tidak akan berkahwin dengan orang lain. Belum Ummu Salamah senyap. Dia pun kata, jikalau kamu mati dulu, wahai Abu Salamah, aku berjanji aku tidak akan kahwin dengan orang lain. Abu Salamah kata, jangan kata begitu. Sesungguhnya aku berdoa kepada Allah, kalau aku mati dahulu, aku akan doakan kamu mendapat yang lebih baik daripada aku. Nak jadi ke cerita, mati Abu Salamah dalam peperangan. Ummu Salamah habis iddah dia semua sekali, diminta oleh Abu Bakar untuk jadi isteri. Abu Bakar minta, dia tolak. Abu Bakar sebaik-baik manusia lepas pada Nabi, tolak. Sebab apa? Sebab aku dah berjanji dengan Abu Salamah tadi. Umar pula pergi minta. Umar, kalau lalu jalan syaitan takut. Kita kalau lalu jalan syaitan nak lapor kat kita. Ummu Salamah kata tolak juga, tak boleh, aku janji dengan Abu Salamah. Tiba-tiba Nabi mari minta. Bila Nabi mari minta, dia fikir 2-3 perkara. Dia suarakan apa yang dipikir itu pada Nabi. Dia kata, Rasulullah, bukan saya tak mau terima, Rasulullah, saya telah tua. Saya telah tua. Rasulullah kata, wahai Ummu Salamah, tidakkah aku juga seorang yang tua? Rasulullah jawab. Dia kata, Rasulullah, aku takut dengan adanya aku ni dan anak-anak aku yang ada ni, terbebannya kamu Rasulullah untuk pelihara kami. Rasulullah kata, aku mempunyai ramai isteri dan aku mencukupkan segala keperluan dia dan anak-anak yang telah aku pelihara, tak ada masalah. Dia pun ingat, bahawa Abu Salamah pernah berkata, kalau aku mati dulu wahai Ummu Salamah, aku doakan kamu akan dapat orang yang lebih baik daripada aku. Bila dia ingat benda tu, dia kata, ya Allah, mungkin doa Abu Salamah ni telah diperkenankan oleh Allah, bahawa sebaik-baik manusia mari minta dia untuk jadi isteri. Lah sekali dia menjadi ummahatil mukminin, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu punya baiknya. Saya ambil masa lagi 2 minit. Kemudian wanita sebagai seorang ibu, lah sekali. Wanita sebagai seorang ibu, dan dia juga sebagai seorang isteri. Dalam ayat Al-Quranul Karim, Allah Ta'ala telah sebut berkenaan dengan ibu ini.
Wassayna al-insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha. Allah Ta'ala telah sebut, aku kata Allah Ta'ala, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada ibu bapaknya. Kemudian Allah Ta'ala fokuskan ibunya yang mengandungkannya susah payah dan melahirkannya dalam keadaan susah payah. Wa wada'athu kurha, dan sampailah menyusukan tempoh 3 bulan sehingga dia dewasa sampai umur 40 tahun. Sehingga dia dewasa, sehinggalah apabila dia telah dewasa, dalam tempoh 30 bulan menyusu, dia boleh hidup zaman kanak-kanak apa sampai dia dewasa. Dengan asbab apa? Dengan asbab ibu dia yang memelihara dia. Itu kelebihan perempuan sebagai seorang ibu. Dan doa ibu ni cukup mustajab kepada anak dia. Lalu yang kita baca depan kita ni, banyak lagi saya nak sebut ni, cuma tak ada masa. Perut berlapak ni. Jadi ceramah sikit-sikit sudahlah. Banyak-banyak tak jadi juga. Cuma saya nak sebut pada tuan-tuan, begini Islam meletakkan orang perempuan. Tapi kena ingat, hebatnya seorang lelaki hasil daripada orang yang hebat di belakang dia, itu seorang perempuan. Dan hebatnya perempuan tersebut menyebabkan anak-anak semua jadi hebat-hebat. Kerana perempuan. Sebab dia lah guru yang pertama kepada anak tersebut duduk di rumah. Dia guru. Sebelum ada guru tadika ke guru sekolah rendah ke guru apa pun, dia guru dulu. Duduk atas riba dia dulu. Bercakap dengan anak tu dulu. Dia guru nombor 1. Dia akan bercakap, budak ni mengikut mak dia bercakap. Dia lebih pada mak dia. Kalau mak dia orang Perlis, dia cakap Perlis, walaupun ayah dia orang Kelantan. Duk Perlis situ. Boleh faham ni? Orang kita ni tidak fokus untuk jaga anak-anak kadang-kadang. Tak fokus untuk jaga anak-anak ni. Tak fokus. Apa makna tak fokus? Dia biar je anak tu duduk dengan penjaga tanpa dia titik berat langsung. Sampai ada kawan saya seorang, minta maaf lah, dua-dua tu orang Kelantan, suami isteri orang Kelantan, anak cakap Indon. Allah, balik Kelantan pening tak ki dia. Tak uang dia lah mari jumpa saya. Oh, dia kata, ustaz, cucu hamba ni cakap Indon. Dia cakap ke tak uang dia, mengapa sih? Dia kata, kejut tak uang dia. Duk tengah makan budu, mu tak lekat ikan. Aku mana ni? Cucu cakap Indon. Mak bapak orang Kelantan. Bapa? Tidur dengan Indon tu, duduk dengan Indon tu, duduk. Mak ayah tak ambil tahu. Mak sibuk bekerja, ayah sibuk bekerja. Boleh nampak ni? Sebab mak lah cikgu yang pertama sekali. Hasil daripada dia baik, habis anak-anak jadi okey. Kerana dia menetapkan, dia tak pernah memperlekehkan suami di depan anak-anak. Suami dia, ayah kepada anak-anak tak pernah pelekeh. Tuan-tuan, kalau isteri duk pelekeh ayah tu depan anak-anak, anak-anak tak hormat. Tak hormat sikit pun. Sebab apa? Sebab mak dia pun pelekeh. Dia pelekeh. Suami ada jenis perempuan yang begitu, tak jaga adab dengan suami, duk pelekeh. Anak-anak tak hormat. Anak-anak boleh gelarkan ayah dengan macam-macam gelaran. Dia bergelar ayah dia macam-macam. Sebab apa? Sebab mak dulu mari nombor 1. Itu pentingnya seorang perempuan dalam kehidupan berumah tangga. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan kita isteri dan anak-anak zuriat keturunan yang soleh. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليه وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.